Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah bertemu lagi kita dalam mini forum kita pada kali ini. Lama kita cuti kan? Cuti waktu bulan Ramadan. Kita penuhkan program kita dengan Ihya Ramadan. Tapi kita berhenti sekejap mini forum dan alhamdulillah kita telah memulakan kembali mini forum kita pada minggu ini bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Syekh Tuan Guru Syekh Zainul Asri yang alhamdulillah takut saya tak sampai-sampai. Sebab drive sendiri katanya. Ya Allah, risau. Mana PA ni, tolong drive ni tak ada, risau. Tapi alhamdulillah yang bahagia Tuan Guru kita sampai bersama dengan kita, akan bersama-sama memberi pengisian rohani di dalam di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Alhamdulillah kita bersiaran di Facebook yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Dan alhamdulillah InsyaAllah tuan-puan dan dirahmati Allah, tajuk perbincangan kita pada malam ini adalah berkaitan dengan bagaimana untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Ini adalah satu perkara yang sangat mustahak untuk kita ambil perhatian pada malam ini. InsyaAllah kita akan habis program kita ni esok pagi. Okey, insyaAllah terpulang kepada Tuan Guru kita. Kita ikut saja. Baik. Jadi apapun tuan-puan dirahmati Allah, kita nak tanya khabar dulu. Apa khabar Tuan Guru Syekh? Alhamdulillah. Kita bagi mic sikit. Alhamdulillah. Nak dengar suara? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, sebelum saya serahkan persoalan yang pertama kepada Tuan Guru kita, saya nak ajak kita selawat, boleh? Boleh. Tak boleh pun boleh juga. InsyaAllah ya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Baik, kita akan mulakan mini forum kita dengan soalan yang pertama kepada yang berbahagia Al-Fadil Tuan Guru Syekh Zainul Asri. Dalam sebuah hadis yang biasa kita dengar tuan-puan dan dirahmati Allah, mengenai tentang Nabi SAW bersabda, sayati 'alan nasi zaman as-sabiru fi dinihi kalqabid alal jamri. Bagaimana seseorang itu bila dia datang satu zaman kepada dia di mana seseorang itu perlu bersabar, berpegang teguh kepada agamanya seperti mana memegang bara api. Lalu kita nak dengar bagaimana betapa pentingnya kita menjadi bahagian daripada orang yang sabar itu, dan akan dihuraikan dan dikongsikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadilatul Muslim Majlis Ustaz Ahmad, seluruh pimpinan Pondok Al-Barakah, khususnya muslimin dan musliman, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada malam ini kita memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mengizinkan kita untuk bersama pada malam ini dalam satu forum yang sangat penting, iaitu perbincangan dan diskusi kita tentang apa yang disebutkan dengan akhir zaman. Nabi SAW seperti mana yang disabdakan, seperti mana yang kita faham daripada hadis yang disebutkan tadi oleh pengurusi majlis Ustaz Ahmad Sayyidina Muhammad, orang yang bersabar di atas perkara agama di akhir zaman ialah seumpama orang yang memegang bara api. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya ia bertepatan dengan satu hadis yang lain yang Nabi sebut dalam hadisnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Nabi sebut dalam hadisnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesiapa yang berpegang dengan sunnahku pada hari ataupun masa rosak umatku, maka ia mendapat 100 pahala mati syahid. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, betapa susahnya untuk berpegang dengan agama. Ialah seumpama seperti orang yang nak memegang bara api. Bara api ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana mungkin seseorang dapat memegang bara api, malaikat dia akan melepaskan bara api yang dia pegang. Begitulah situasi yang sedang kita berada pada hari ini. Maka oleh kerana susahnya nak berpegang dengan perkara agama, lebih-lebih lagi yang ditinggalkan oleh Nabi pada kita, iaitu sunnah-sunnahnya, maka Nabi SAW meletakkan satu kelebihan yang sangat besar kepada orang yang boleh berpegang dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Seperti yang Nabi sebut tadi,
man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana susahnya nak berpegang dengan perkara agama, maka Nabi kata, sesiapa yang menghidupkan sunnahku ketika rosak umatku, dia mendapat 100 pahala mati syahid. Sallallahu Muhammad. Mereka yang hidup di zaman Nabi, seseorang itu sekalipun dia gugur di medan perang, tapi ia hanya mendapat 1 pahala syahid. Tapi di akhir zaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa yang menghidupkan 1 sunnah Nabi, sesiapa yang menghidupkan sunnahku di zaman rosak umatku, waktu zaman sedang kita duduk ni, dia mendapat 100 pahala mati syahid. Di zaman yang sedang kita duduk ni juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kita sebut, Al-Quran was sultan sayaftariqan fakunu ma'al kitab. Zaman yang Nabi sebut, Al-Quran dan pemerintah akan berpisah. Fakunu ma'al kitab. Ketika itu berpegang teguhlah kamu dengan Al-Quran. Maka tuan-tuan, subhanallah, inilah zaman yang sedang kita duduk. Zaman ini zaman yang begitu mencabar keimanan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman ini zaman mudah tercabut iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebut berkenaan kita. Di akhir zaman ni, seseorang itu dia beriman, bila petang dia kafir. Petang dia kafir, esok dia Islam pula. Inilah situasi yang kita duduk ni. Ini belum lagi mai zaman Dajjal. Betapa dahsyatnya fitnah Dajjal. Sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma ba'athallahu nabiyyan illa hadzara ummatahum Dajjal. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak Allah bangkitkan seorang Nabi, melainkan setiap Nabi itu akan memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Nabi Allah Nuh peringatkan umatnya tentang Dajjal. Sehinggalah Nabi-Nabi yang diutuskan semua peringat tentang zaman Dajjal. Tuan-tuan, pasti faham. Sebab Dajjal sesaat datangnya menjadi fitnah kepada umat. Dajjal tak jadi isu pada orang kafir. Orang kafir tak ada isu. Bahkan mereka menunggu kedatangan Dajjal untuk membela mereka. Lebih-lebih lagi orang Yahudi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dajjal jadi masalah dan isu besar kepada umat Islam. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka beruntunglah orang-orang yang duduk di pondok. Macam duduk di pondok Al-Barakah ni. Dan beruntunglah orang yang jadi jiran-jiran pondok. Pondok ialah merupakan kubu mempertahankan iman. Di zaman penjajah hari itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sewaktu mana orang yang duduk di luar pondok semua rosak, tapi orang yang duduk dalam pondok selamat.
dalam pondok seumpama kita duduk dalam kubu. Macam mana kita boleh tak selamat sedangkan kita selalu bertemu muka dengan guru-guru kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya pada malam ini kita jumpa bercakap tentang isu akhir zaman. Saya dipahamkan setiap minggu Ustaz tu, mini forum. Macam mana boleh tak selamat? Kalau demai Dajjal esok, Tok Guru akan beritahu, tu Dajjal tu. Hampa jangan ikut. Tapi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang duduk luar pondok, tak pernah mengaji, tak pernah hadir kuliah, tak tahu kata yang depan dia adalah Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, begitulah hari-hari kita lalui situasi-situasi, keadaan-keadaan yang mengancam diri kita ataupun mengancam iman kita. Tuan-tuan guru selalulah isu-isu semasa. Kadang-kadang orang kata, Tok Guru ni, Sallallahu Muhammad, bercakap sangat isu semasa. Tuan-tuan, mana boleh tak cakap isu semasa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab Al-Quran pun turun ikut isu semasa. Kalau kita mengaji, kita baca Quran, kita mengaji tafsir, kita akan jumpa yang namakan dengan asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan sekaligus di langit yang pertama pada malam Lailatul Qadar, diturunkan sedikit-sedikit tadrijian selama 23 tahun, mengikut isu semasa. Sallallahu Muhammad. Bila timbul bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bab ni Quran turun, selesaikan bab berkenaan. Bila berlaku isu ni, Quran turun menjelaskan pasal apa? Macam mana nak selesai isu ni? Jadi isu semasa penting. Al-Quran merawat jiwa manusia melalui isu-isu semasa. Maka tuan-tuan, subhanallah, nak tahu kata dekatnya kemunculan Dajjal, timbul banyak Dajjal. Tahu apa Dajjal? Dajjal maknanya pembohong besar. Itu makna Dajjal. Kalau cakap tak bohong, itu bukan Dajjal. Cakap bohong, Dajjal lah tu. Allah Sayyidina Muhammad. Orang Kedah, kalau bohong tu okey lagi. Kalau mohong, ni cerita ni mohong besar. Orang kalau berjanji, dia tak tunai, tu nak kata apa? Bohong. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau bercakap tak serupa bikin, cakap tak betul. Jadi sebenarnya ini ialah muqaddimah kepada munculnya Dajjal dan Allah alaihi. Tuan-tuan, bukan seorang, bukan dua, semua cakap bohong. Dan orang yang paling dilihat bercakap bohong ialah para pemimpin. Pemimpin senang tengok sebab mereka duduk atas. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka orang yang nak mempertahankan kebenaran, mereka seperti orang yang menggenggam bara api. Tapi subhanallah, Nabi jamin bahawa mereka akan mendapat tuah. Nabi kata, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam datang dulu dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing. Maka buntunglah orang-orang asing itu. Siapa beruntung? Sebab zaman susah nak pegang agama, kita boleh pegang agama. Zaman susah kita nak membela kebenaran, kita boleh membela kebenaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, inilah zaman yang sedang kita berada. Zaman yang kita mesti
fokus bagaimana kita nak menyelamatkan iman dan akidah kita. Tuan-tuan, yang pertama sekali, soalan Sayyidina Muhammad kita syukur. Sebab di seluruh negara kita pada hari ini, walaupun tutup guru tua kita dah kurang seorang, tapi timbul ustaz-ustaz muda, tutup guru muda, jadi pelapis kepada ulama-ulama tua. Soalan Sayyidina Muhammad. Saya ingat macam di Kedah, soalan Sayyidina Muhammad, ingat Tok Guru meninggal, habis. Tapi yang balik daripada Yaman, yang keluar pondok, pakat buat madrasah masing-masing, buat pusat pendidikan masing-masing, soalan Sayyidina Muhammad. Subhanallah, maka disitulah tempat kita mempertahankan iman. InsyaAllah. Jadi itulah sedikit mukadimah kepada yang ditanya oleh Musi Majlis kita selamat pada malam ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mukadimah permulaan perbincangan kita pada malam ini, tuan-puan dan dirahmati Allah. Kita akan teruskan lagi perbincangan kita dan kita nak beri peluang. Bukan senang kan? Kita nak bersama-sama dengan Tuan Guru. Jadi kita nak buka satu ke dua soalan daripada penonton untuk kita sama-sama ajukan soalan kepada yang berbahagia panel kita pada malam ini, tuan-puan dan dirahmati Allah. Jadi kalau tuan-puan ada soalan, tuan-puan boleh angkat tangan, kita bagi mic. InsyaAllah kita ada mic berjalan. Okay, kita minta kru bersiap sedia untuk mic berjalan. Kalau tak ada, malu, segan, tulis je, tulis. Bagi kat saya. InsyaAllah kita nak raikan sahabat-sahabat kita. Ada yang datang jauh, hujan-hujan pun sampai, Alhamdulillah. Daripada Teluk Intan, mana Teluk Intan? Cuba angkat tangan. Mana daripada Teluk Intan? Selain daripada Teluk Intan, ada? Cuba angkat tangan. Bukan kawasan sini, ada yang jauh sanggup datang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Sementara kita tunggu mic, kita tunggu sahabat-sahabat kita yang nak bertanya soalan, kita selawat lagi sekali. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil gharaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saya dapat tahu, tuan-puan dirahmati Allah, dalam beberapa hari ini banyak para ulama turun ke negeri Perak. Jadi syukur sangat. Sini program ada, sini program ada, sini program ada. Alhamdulillah. Daripada luar negara pun datang memeriahkan majlis di negeri Perak ni. Jadi tuan-puan boleh dapat info-info semasa mengenai perkara tersebut. Jadi kita berasa syukur. Kerana apa, tuan-puan dirahmati Allah? Taharrakul alim taghayyarul alam. Bila para ulama, orang-orang alim ini bertibaran di atas muka bumi, terutamanya bumi Perak ni, tuan-puan dirahmati Allah, insya-Allah akan berubah alam ini menjadi lebih baik. Jadi kita bersyukur sangat-sangat, tuan-puan dirahmati Allah. Baik. Jadi kita nak teruskan. Kalau ada soalan daripada penonton, sila angkat tangan. Ada yang volunteer untuk bertanyakan soalan kepada tuan guru kita, boleh? Silakan. Yang belakang pun boleh. Kita ada mic wireless, jangan risau. Ada ustazah. Okey, ustazah Hindun dulu. Baik, kita serahkan mic kepada yang bahagia Al-Fadilah, Ustazah Hindun. Ini salah seorang daripada ustazah yang mengajar di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Silakan ustazah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya yang kurang ilmu, kurang berpengetahuan, melainkan dalam didikan para ulama yang mendidik khas di Al-Barakah. Alhamdulillah. Soalan saya, bagaimana nak memperbetulkan kesilapan orang-orang yang baru ataupun ada yang lama bila ditegur di dalam surau ataupun di dalam majlis, mereka akan menolak teguran itu. Baik, alhamdulillah. Ini pun salah satu cabaran fitnah akhir zaman dari sudut ilmu. Kadang-kadang orang tegur tapi orang tak mau terima kan. Jadi ini pun salah satu fitnah ilmu di akhir zaman ini. Jadi bagaimana situasi ini perlu dinasihati dan diselesaikan. Bahagia. Terima kasih Ustazah yang menimbulkan soalan kita. Yang pertama sekali kita ingat di sana Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam ayat yang sering kita baca ni, Allah bersumpah dengan masa. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal-amal soleh, yang selalu berpesan-pesan dengan kebenaran, yang selalu berpesan-pesan dengan kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang selalu berpesan dengan kebenaran, yang selalu berpesan dengan kesabaran. Faham daripada ayat ni, semua manusia rugi, kecuali yang beriman, beramal soleh, lepas tu saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Maksudnya, seseorang yang kalau orang tegur dia tak mau terima, berarti termasuklah dia dalam kumpulan yang dikatakan rugi tadi. Sebenarnya kalau Allah sayang pada seseorang, maka dia akan bertemu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan orang yang membetulkan dia. Kalau Allah sayang kat kita, Allah temukan kita dengan orang yang akan betulkan kita. Tapi kalau Allah nak menjauhkan kita daripada rahmatnya, kita duduk dalam silap sepanjang masa. Kita tak jumpa orang yang betulkan kesilapan kita. Contoh, kadang-kadang sikit lah. Saya sebelum pergi Mesir dan balik Mesir selepas 7 tahun daripada Mesir, saya balik kampung jadi imam. Balik kampung jadi imam, bayar asar. Lepas tu saya kena tegur. Duk mengaji kot ni pun lama dah. Duk Mesir pun lama juga. Balik main Malaysia, bayang asar jadi imam, kena tegur. Yang tegur tu tegur Quran saya. Kata tegur Quran saya, Pak Tam dengar Asri sebut Sami Allahu liman hamidah, bukan Sami'a. Terkejut saya. Aku duk mengaji selama ni, aku duk sembahyang, aku duk baca Sami Allah. Tak tahu, tuan-tuan, tak pasti. Duk berasa macam Sami'a, tapi dia dengar kata Sami'a. Astaghfirullahaladzim. Maknanya Tuhan sayang kita. Jadi dah tahu orang betul kita. Dalam situasi lain, saya sebelum pergi Mesir duk tazkirah dah, walaupun tak ustaz, belum ustaz lagi, tapi duk bagi tazkirah dah. Sampai pergi Mesir, duk balik bawa satu hadis. Nabi sebut dalam hadis tu, Lisa'ili haqqun wa in ja'a ala farasin. Bagi orang yang meminta, dia ada hak yang kita kena bagi, sekalipun dia datang berkenderaankan
kenderaan yang paling mewah. Zaman Nabi kenderaan paling mewah kuda. Zaman lah macam-macam lah. Porsche, Merc, Volvo dan sebagainya. Sahabat Sayyidina Muhammad. Dia main naik kereta hebat. Kita nak tunggu bah. Dia berhenti siapa dia berhenti kata Amos ni. Kena tengok keluar daripada kereta dengan kot dengan tie spek hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada seringgit ya? Loh, kereta punya besar minta seringgit untuk apa? Tuan-tuan, walaupun dia main kereta mewah, dia minta kita kena bagi. Kalau orang minta sumbangan, orang main madrasah kita, orang pondok kita, Assalamualaikum, minta sumbangan sikit, kena bagi. Sebab Nabi kata, bagi orang yang meminta, kalau dia minta sekalipun datang dengan kenderaan yang mewah, kena bagi. Tuan-tuan, tapi saya baca hadis itu salah. Lisa ini haqqun wa in ja'a ala fursin. Furs ini orang Parsi. Kok mana orang jadi orang Parsi? Bagi orang yang meminta, Sahabat Sayyidina Muhammad kena bagi sekalipun dia mai wa in ja'a ala faras, dia mai naik orang Parsi. Kok mana tuan? Tuan-tuan, subhanallah, kalau orang tegur, kita kena terima. Kalau tak terima, berarti kita merelakan duduk dalam kerugian yang Nabi sebut tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cuba tengok orang buat. Orang semayang. Semayang ni, kalau kita semayang, kita tak najis. Semua gerak kita salah. Ataupun kalau tak semua, kita duduk dalam banyak kesalahan-kesalahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang jadi imam. Allah berhenti. Akbar. Allah Akbar. Mana boleh putus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang semayang, dia pakai seluar. Seluar dia meloroh. Sampai nampak lorah belakang. Tuan-tuan, kalau tak ada orang tegur, sampai mati dia duduk dalam salah. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab aurat kita ni, orang lelaki aurat daripada atas dan keliling. Kalau kita pakai jubah, saudara-saudara maaf, pakai jubah saja. Kain tak pakai, seluar dalam tak pakai, apa tak pakai. Jubah saja. Ni, buka pula kaci baju. Kalau lah daripada atas, kalau ada orang nampak kita daripada atas, jadi kita dikira tidak menutup aurat. Bukan, Ustaz, tak ada siapa tengok daripada atas, Ustaz. Bukan kira orang tengok, kira kalau ada orang tengok. Lagi satu keliling. Keliling. Sebab itu berhati-hati. Kita semayang, kita semayang, kita pakai kain. Kita kangkang tu luas sangat. Orang belakang tu keliling, dia nampak sampai lutut kita tu. Rosak semayang kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia pakai seluar, macam seluar jilid ketat tu, seluar tu meloroh. Dah lah pakai baju adik. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi macam mana tak nampak aurat dia? Semayang cukup rajin, tapi tak sah semayang dah. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu, ada orang yang semayang, main masjid, main surau, pakai telekung elok bukan main. Lepas semayang cabut telekung, keluar daripada surau masjid, tudung tak pakai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa maknanya? Semayangnya Allah tolak. Sebab inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang itu mencegah fahsyak dan munkar. Tapi kalau semayang masih buat jahat, berarti apa? Semayang Tuhan tak terima.
Jadi sebab itu ingat, kalau ada orang nasihat kita, terima. Sebab kata ulama, la khaira fi qaumin laysu minan nasihin wa la khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin. Kata ulama, tidak ada kebaikan dalam sesuatu kaum kalau mereka itu bukan di kalangan orang yang suka nasihat orang. Zaman kita duduk ni, akhir zaman ni kita duduk di zaman orang tak mau tegur orang. Zaman kita duduk, zaman kami budak-budak dulu, masa ada Sayyidina Muhammad, kita boleh tegur anak orang. Zaman lah ni jangan duk main. Tegur anak orang, dia kata, hang jaga anak hang. Anak aku lah. Zaman kita duduk ni. Berarti dalam masyarakat, kalau bukan jenis nasihat orang, tak ada kebaikan. La khaira la tulla nafiyatun lil jinsi, nafi jenis, tak ada kebaikan sama sekali. Tak ada jenis baik sama sekali. Lepas tu pula, wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin, dan tak ada jenis baik dah dalam satu kaum kalau mereka tak suka kepada orang yang menasihati mereka. Itu maknanya soalan yang timbulkan oleh Ustazah tadi, maknanya kita, kalau kita tak mau masuk dalam kumpulan orang yang rugi, jadi kita kena jadi orang yang selalu nasihat orang. Dan kita pula, masalah Sayyidina Muhammad, kena jadi orang nasihat orang pun boleh, orang nasihat kita pun boleh. Sebab ada orang yang dia nasihat orang boleh, orang nasihat dia telinga jadi buah tomato, merah telinga. Pasal aku nasihat orang boleh. Apa nasihat aku? Ada orang yang dia, orang nasihat dia boleh, nasihat orang tak boleh pula. Hang tu lah penasihat dasar. Allahu Akbar. Aku tak boleh. Awak tak boleh. Kita kena boleh. Orang nasihat kita boleh, kita nasihat orang pun boleh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya daripada penonton. Jangan lepaskan peluang tuan-puan dirahmati Allah. Sila, siapa yang nak bagi soalan? Okey, anak muda kita. Dipersilakan. Wakil anak muda kita. Subhanallah. Ini baru balik Mesir apa? Mahal tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Guru, wabarakatuh. saya nak berikan soalan, iaitu kita berada di dalam akhir zaman, kita belajar agama untuk menguatkan diri kita. Namun sejak kebelakangan ini muncul fahaman-fahaman yang menyesatkan seperti Syiah dan Wahabi. Jadi saya mohon nasihat daripada Guru, apakah cara kita untuk mengelakkan diri kita daripada terjerumus dengan fahaman-fahaman yang menyesatkan. Baik, terima kasih. Wah, soalan mantap. Persilakan tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian, ancaman kepada umat Islam di akhir zaman, bahkan di seluruh dunia, ialah dua pahaman, iaitu yang kita kenali dengan pahaman Syiah, yang kedua yang orang sebut dengan pahaman Wahabiyah. Ada Sayyidina Muhammad. Saya pernah sekali, waktu tu saya nak pergi duduk pondok. Dalam hati saya tak mau pergi Mesir. Saya nak pergi duduk pondok. Jadi saya pun pergi tengok pondok di Pasir Tubuh. Waktu tu umur 18. Bila pergi ke pondok ni, masalah Sayyidina Muhammad, waktu tu almarhum Tok Guru Haji Hashim ada lagi. Dialah yang jadi pengemudi pondok. Jadi kami nak jumpa Tok Guru. Jumpalah Tok Guru. Saya ni budak, tapi belagak macam tak budak. Bersembang dengan Tok Guru. Bersembang dengan Tok Guru tentang pahaman Wahabi. Dan di antara orang yang bawa pahaman yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah ialah
Musalla Sayyidina Muhammad Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibn Taymiyah, untuk orang tanya berkenaan sebuah hadis Nabi SAW, Sallallahu Sayyidina Muhammad, pada sepertiga malam yang terakhir Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan tanya, siapa yang nak minta aku nak bagi, siapa nak pohon ampun aku nak ampun, siapa nak bertobat aku nak terima taubat. Aku nak terima taubat dia. Orang tanya kepada Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, Sallallahu Muhammad, macam mana Tuhan turun tu, macam mana? Al-Imam Ibn Taymiyah, dia naik atas mimbar, dia turun selangkah sampai tangga yang terakhir. Dia kata macam inilah cara Tuhan turun dari langit dunia. Jawapan dia itu ditolak oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Saudara Muhammad. Okey. Itu isu dia. Bersembahlah kami dengan Tok Guru. Tapi saya kata saya budak, tapi belagak macam tak budak. Saya kata, Tok Guru, tapi Imam Ibn Taymiyah jasa besar juga ke Islam, Tok Guru. Iyalah besar. Kejut saya. Tapi kata Tok Guru mengamuk. Oh, kata aku silap ni. Belagak macam tak budak, padahal budak tak kerti bercakap. Tuan-tuan, saya pun tak jadi piduk di pondok setumbuh sebab Tok Guru ketuk meja. Tuan-tuan, nak abang kata Tok Guru ni, Tok Guru pondok sangat cemburu terhadap akidah yang kita pegang. Jangan diselewengkan oleh pahaman seperti itu tadi. Faham tak? Jadi kalau Tuhan turun daripada tangga atas sampai tangga ke bawah, bagi Tuhan tu berjisim, Tuhan tu berjasad, salah. Itulah pahaman Wahabiyah yang katakan Tuhan tu di langit. Pegangan yang kita pegang, Tuhan tak bertempat. Kalau bertempat berarti makhluk. Tu Tuhan itu macam mana? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, tak tahu. Allah Ta'ala, Tuhan ni, nak abang kata kita mengaji ilmu tauhid, Tuhan ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia bergerak pun tak, dia diam pun tak. Faham tak? Spiat mata ni bergerak tak? Bergerak kan? Diam kan? Allah Ta'ala diam pun tak, bergerak pun tak. Makhluk ni kalau dia tak diam, dia bergerak. Kalau dia tak bergerak, dia diam. Allah Ta'ala, Tuhan kita, bergerak pun tak, diam pun tak. Kok mana? Tuan-tuan tanyalah dalam benak fikiran, tu Tuhan kita macam mana? Macam tu nak tanya. Kalau tanya macam tu, kena Tuhan lah. Faham tak? Sebab tu Allah ni, Allah, asal perkataannya hamzah lamha alaha. Alaha tu mana apa? Alaha tu mana siapa yang kenal dia akan tercengang-bengang. Siapa kenal Tuhan akan tercengang. Tu dia macam mana? Tuhan ialah surprise kepada kita. Hadiah buat kita semua. Kejutan pada kita. Bila kita masuk syurga esok, kita akan tengok dia. Saudara-saudara Muhammad. Tapi jangan salah faham. Jangan kata Tuhan duduk dalam syurga. Kalau Tuhan dalam syurga, macam kita dalam dewan. Saudara-saudara Muhammad. No? Tapi melihat Tuhan di dalam syurga bukan berarti Tuhan duduk dalam syurga. Tuan-tuan, jadi hak tu satu.
bercanggah dengan pahaman Wahabiyah. Bahaya. Pahaman tu salah dan sangat berbahaya kepada akidah yang kita pegang, itu akidah Ahlussunnah. Maknanya kalau kita nak mengelak diri daripada pahaman macam tu, kita kena mengaji, kita kena belajar. Kita kena mengaji ilmu sifat 20. Mereka tak mau mengaji ilmu sifat 20. Jadi mengaji ilmu sifat 20, kita akan mengaji Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan belajar tentang, dia panggil, bukan kita nak tahu hakikat Tuhan, tapi kita nak tahu ta'rif. Hakikat Tuhan kita pergi akhirat esok dalam syurga lah kita tahu Tuhan macam mana. No, salah sayyidina Muhammad. Jadi kita nak mengaji definisi. Tuhan tak macam ni, Tuhan tak macam ni, Tuhan tak macam ni. Tuan-tuan, jadi nak mengelak daripada pahaman Wahabiyah, kena mengaji akidah Asy'ariyah, kena mengaji akidah Maturidiyah, kena mengaji ilmu sifat 20. Jadi pondok orang mengaji itu, insya-Allah. Jadi yang kedua, pahaman Syiah. Mungkin kita tak bertemu sangat dengan pahaman Syiah, tapi pahaman Syiah Salah Sayyidina Muhammad sudah pun menjalar masuk dalam masyarakat kita sehari ini. Sama juga tuan-tuan, subhanallah. Jadi semua itu dapat kita atasi dengan kita mendalami ilmu Islam. Sebab ilmu ni dia ada disiplinnya. Di mana pun orang mengaji, kalau mengaji dia semua sama ya. Di Perak sama, di Kedah sama, di Kuala Lumpur sama, di Indonesia sama, di Thailand Tani sama, di Morocco, Mesir, semua sama ya, ilmu tu sama. Kalau kita cuba bercanggah dengan disiplin dia, orang tahu salah. Jadi tuan-tuan, jadi itulah sedikit jawapan untuk soalan yang timbulkan tadi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Guru. Okey, seterusnya kita nak raikan lagi, ada beberapa minit lagi untuk kita teruskan majlis ilmu kita pada malam ini, tuan-puan dan dirahmati Allah. Kita nak raikan, mungkin ada daripada sahabat kita. Okey, baik. Alhamdulillah, silakan. Okey, mic boleh ke boleh perkenalkan diri dan terus kepada soalan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quranina dari kawasan sini. Mohon Tuan Guru Syekh ijazahkan amalan-amalan yang boleh kami amalkan untuk selamat dari fitnah Islam. Jazakallah khair. Alhamdulillah, terima kasih. Amalan-amalan untuk kita menghadapi fitnah-fitnah yang berlaku di zaman ini. Silakan Tuan Guru. Saya nak ijazahkan amalan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Iaitu dua ayat yang terakhir dalam surah Taubah. Jadi amalan ni kami terima daripada guru kami Salah Sayyidina Muhammad untuk meletakkan diri kita dalam saf kebenaran di akhir zaman. Jadi baca nak tidur malam 11 kali. Jadi jangan baca lepas maghrib. Jangan baca lepas isyak, baca nak tidur tu. Duduk atas katil tu, duduk atas tempat tidur tu baca 11 kali. Jangan tidur melainkan baca dulu. Jadi insya-Allah Allah Ta'ala akan meletakkan kita semua di atas saf kebenaran di akhir zaman. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Saya ijazahkan amalan tu kepada semua. Tuan-tuan jawab, kami terima ijazah. Cumanya protokol tu tak boleh bagi ke orang. Tu ya. Kalau nak amalan tu, saya kena menjumpa saya sendiri. Atau protokol macam tu ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah kita dapat satu ijazah mengenai doa baca sebelum tidur 11 kali daripada surah At-Taubah, akhir dua ayat terakhir daripada surah At-Taubah, insya-Allah boleh diamalkan. Seterusnya kita nak raikan lagi, kita ada beberapa minit lagi untuk teruskan majlis kita pada malam ini. Silakan Tuan Haji. Okey, boleh perkenalkan diri. Alhamdulillah. Ini di antara warga pondok kita yang alhamdulillah
Dah berapa lama Tuan Haji di Al-Barakah? Alhamdulillah. Boleh perkenalkan diri? Saya Kamarudin Zakaria. Tuan Kamarudin Zakaria. Single kan? Single. Oh, single. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sering banyaklah maklumat mengenai fitnah akhir zaman. Baik. Soalan pertama dia, apakah jenis-jenis fitnah akhir zaman? Itu harus supaya masyarakat tahu. Dia banyak kategori. Baik. Yang kedua, bagaimana menghadapi atau menentang atau bertahan ataupun problem solving terhadap pelbagai ragam fitnah akhir zaman. Sekian. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji Kamarudin. Jenis-jenis fitnah tu, Tuan Guru, persilakan. Terima kasih Tuan Haji. Yang pertama sekali, akhir zaman ni dia mula dengan dibangkitkan Nabi kita tu bermula dah akhir zaman. Nabi sebut dalam sebuah hadis, perumpamaan Sayyidina Muhammad, Nabi dan kiamat ialah seumpama asar dan terbenam matahari. Maknanya tu dah dipanggil akhir zaman. Mana masa tu dah lama dah. Mana kita ni dah, mana berarti kita duduk di hujung akhir zaman. Jadi dari zaman Nabi dibangkitkan sampailah hari ini dan sampai kiamat. Jadi itulah dia panggil era akhir zaman. Sayyidina Muhammad. Nabi kita pun disebut dengan Nabi akhir zaman. Cuma akhir zaman ni yang kita duduk ni tak mana. Ulama membagikan dia 4 bahagi. Kita duduk di bahagian terakhir. Mana kita dah duduk di dekat-dekat dah dengan kiamat. Ataupun dalam bahasa lain, kita duduk di zaman hampir dengan zahir muncul alamat-alamat kiamat yang besar-besar. Sayyidina Muhammad. Contoh, alamat kiamat ni dia ada alamat kiamat kecil, alamat kiamat pertengahan, alamat kiamat besar. Alamat kiamat kecil semua dah banyak. Semua dah habis, berlaku habis. Tak ada satu pun tinggal. Saya pun tak ingat. Banyak sangat. Alamat kiamat pertengahan, zahir Imam Mahdi. Lepas tu alamat kiamat besar, zuhur, dipanggil khurujud Dajjal. Saya ingat Dajjal ni kalau umur kita panjang dan dengan zaman Dajjal. Na'udzubillah. Guru saya almarhum Pak Suyu, dia minta dia mati sebelum daripada timbul alamat kiamat besar. Bila dia mati, nama dia kata, dekat dah alamat kiamat besar. Sebab selalu dia berdoa, dia tak mau jumpa dengan akhir zaman, dengan alamat kiamat. Sebab takut tak mampu untuk berdepan dengan situasi itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, ya soalan timbulkan tadi oleh Tuan Haji berkenaan dengan kategori-kategori. Sebenarnya semua orang terkena fitnah, kata kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, hak baru berlalu, hak baru lepas COVID. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila main penyakit ni, orang semua bergantung pada makhluk, orang tinggal bergantung pada Allah. Agama kita jadi terlalu habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sepatut bila mana musibah semakin dahsyat, semakin rapat dengan Tuhan. Tapi waktu tu habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua kena. Yang alim kena, yang tak alim kena, orang awam kena, semua kena. Yang pertama, kena COVID. Yang kedua, fitnah pada agama kita. Sayyidina Muhammad. Waktu itu susah dah nak bayar. Ada sekali itu saya kena ke Kuala Lumpur. Dapat surat melepasi kawasan. Sunyilah. Highway tu kosong. Sampai cepat Kuala Lumpur. Masalahnya berhenti di arena cari semayang.
Maknanya siapa berhenti sembahyang kira salah. Kawan nak jaga pun dia kata tak boleh. Boleh lah. Tak boleh kalau saya bagi nanti saya kena. Itu yang kena. Masjid nak mayang. Bila kita nak mayang, masjid tutup, susah tak? Susah. Jadi macam mana masjid? Masjid berabuk, berdebu, cicak penuh. Orang tak baik. Dan subhanallah, salah Sayyidina Muhammad lepas tu bila dah buka balik, orang nak ambil lajak, nak main masjid. Sebab biasa tak main. Nak main pula tu, tu fitnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lepas Jumaat, lepas dibenarkan kita semayang balik. Tuan-tuan, semayang Jumaat, dah lah duduk jarak, salam pakai tak salam. Tuan-tuan, tertanggal satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, hak Nabi kata rapat-rapat tu, semua orang duduk jarak-jarak. Nampak ada fitnah pada agama. Allahu Akbar. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad tu baru lepas. Hadapan lagi teruk. Hadapan lagi ada lagi. Yang kemuncaknya zaman Dajjal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ni fitnah. Orang yang memperjuangkan kebenaran dikatakan kebatilan. Orang yang memperjuangkan kebatilan dikatakan kebenaran. Dosa huruf panjang-panjang lah tu. Ni keliling kita. Sallallahu alaihi Muhammad. No. Orang nak bercakap agama masalah Sayyidina Muhammad tak mudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni fitnah. Dah lah tutup guru tak ada dah. Maka tuan-tuan subhanallah, jadi semua hak cakap ni kalau bercakap terang-terang sensitif. Nanti saya pun tak boleh main datang ni. Tuan-tuan no? Jadi cukup dah cakap tu, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi semua ni yang merupakan fitnah kepada kita di akhir zaman. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir sejam kita bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Tuan Guru di Dewan Anwar Mak Taib bersama dengan di Facebook yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Dan alhamdulillah tuan-puan dan dirahmati Allah, untuk yang terakhirnya kita nak dengar nasihat sebagai penutup bagi majlis ilmu kita pada malam ini. Dan insya-Allah moga-moga pada pertemuan yang akan datang kita akan jumpa lagi dengan mini forum yang seterusnya pada minggu hadapan. Dan insya-Allah kita akan rancakkan sampai ke hujung tahun insya-Allah. Moga-moga hadirin hadirat boleh meluangkan masa bersama dengan Pusat Pendidikan Al-Barakah. Jadi sebelum kita nak serahkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Guru kita, jadi kita nak selawat lagi sekali sebagai penutup, dan kita akan serahkan kepada yang bahagia Al-Fadhil Tuan Guru untuk menutup majlis kita pada malam ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan Tuan Guru sebagai khulasah pertemuan kita pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang pentingnya di saat yang sangat kritikal ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tegakkan Islam dalam diri kita semua. Maknanya apa segala
yang berkaitan dengan hukum hakam agama, kita pasak sekukuh-kukuhnya dalam diri kita semua. Maka gitulah jalannya untuk menyelamatkan diri di akhir zaman. Biar di zahir kita orang tahu kita orang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kata Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, di zaman ini, zaman itu merujuk pada zaman dia. Kalau zaman dia pun dia tegaskan macam tu, maka lebih-lebih lagi di zaman kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman ni, kata dia, kita mesti menzahirkan taat seperti mana orang menzahirkan maksiat. Ahli maksiat akan menzahirkan maksiat, ahli taat akan menzahirkan taat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, alhamdulillah, hari ini kita tengok di mana-mana pun banyak orang dah bawa tasbih. Ini semua dah tasbih kan? Kali pun tak tasbih hak merontai tu, tapi tasbih digital kita ada. Maknanya sahabat Sayyidina Muhammad, biar tasbih kita bawa di mana-mana. Kita kena buat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terlupa tasbih macam terlupa handset. Terlupa handset, tepuk dahi, Allahu Akbar, handset lupa. Kena buat macam tu, terlupa tasbih. Handset kita nak berhubung dengan orang, tasbih kita nak berhubung dengan Tuhan. Tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad, zahirkan taat. Jangan malu untuk menzahirkan kebaikan di tengah masyarakat. Tuan-tuan, jadi saya nak tanya tok-tok pondok. Tok pondok ni hebat, main mengaji dengan kereta. Ni tok moden ni, tok zaman moden. Saya nak tanya tok-tok ni ada sugi tak? Bawa sugi tak? Tak ada. Saya ingat waktu kami duduk pondok tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tutup pondok, dia bawa tasbih ni, dia ikat di ujung tasbih ni sugi panjang tu habuan apa? Nak sugi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab semayang bersugi lebih baik daripada tak sugi 70 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zahirkan taat seperti orang menzahirkan maksiat. Esok pergi cari sugi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan pastikan semua kita-kita ni kena ada sugi sebelum kita semayang. Kita bersugi. Nak mengaji bersugi. Nak masuk rumah bersugi. Keluar rumah bersugi. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, cukup maknanya satu dua perkara saya cadangkan kita buat pada zaman fitnah ni. Zahirkan taat seperti mana orang menzahirkan maksiat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan semua yang kita tahu. Terakhir sekali, saya tinggalkan semua muslimin dan muslimat, hari Jumaat jangan tinggal membaca suratul Kahfi. Tak malam Jumaat, siang. Dalam keluarga, kalau tak mak baca, ayah. Kalau tak ayah, mak. Kalau tak ayah, mak, anak-anak. Pasti dalam keluarga mesti kena baca. Sebab untuk menyelamatkan keluarga kita di zaman Dajjal dan dalam fitnah akhir zaman, insyaAllah. Bolehkah? InsyaAllah. Jadi Yasin jangan tak baca pula. No? Ada satu tempat saya pergi di Kelantan tu. Satu masjid tu, Musa'ala Sayyidina Muhammad. Satu orang, Ustaz tu timbul, baca Yasin malam Jumaat, bid'ah. Yang sunnahnya ialah baca suratul Kahfi. Akhirnya malam Jumaat lepas tak baca Yasin lah, baca suratul Kahfi. Akhirnya minggu depan orang tak main lah. Orang Melayu ni Yasin yang paling dia hafal sekali. Hatu nak bila kata bina, akhir tak buat. Akhirnya subhanallah, bila suruh baca bila suratul Kahfi panjang sangat. Dia pergi masjid lain, tak pergi masjid tu.
Yasin jangan tinggal. Kemudian masalah Sayyidina Muhammad, satu kafi pun kita buat, jangan tinggal. InsyaAllah. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah. Terima kasih Ustaz Ahmad dan semua pimpinan Pondok Al-Barakah, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Dan berakhir sekali, saya jemput Ustaz semua warga Al-Barakah ke Pondok Darsa di Kuala Nerang. Jauh juga nak main tahun ni pun 3 jam setengah. Tu sebab kira jam di Seberang Jaya, kata jam Seberang Jaya cepat sikit. Jadi saya jemput pada semua masalah saya untuk ke pondok saya di Kuala Nerang. Dah saya main dah. Jadi tuan-tuan pula lah kena pergi pula kan. Jadi kalau tak main, kalau saya main pula tuan-tuan tak pergi, berhutang tu. Jadi insya-Allah jemput semua ke pondok saya insya-Allah. Tengok pula pondok Darsa tu macam mana insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sokongan tuan-puan yang dirahmati Allah. Kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.